Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama dengan kami Fazlan dalam Sekilas Bumi Kenyalang edisi Isnin 23 Mei 2016. Kita mulakan dengan dakwaan PAS Sarawak bahawa nasib ibu tunggal tidak diberi perhatian oleh kerajaan negeri itu. Pesuruhjaya PAS Negeri, Joffrey Jarai, berkata ada antara mereka yang tinggal berpuluh tahun di lereng bukit tidak dibantu pihak kerajaan. Katanya ibu tunggal tersebut dikenali Rosia Usop, tinggal bersama dua anak lelakinya, pernah memohon bantuan dari Badan Kebajikan untuk membina rumah baru, namun tiada sebarang tindakan diambil. Dengan keadaan rumah yang lantainya yang sudah hampir reput, Rosia mengadu masalahnya kepada PAS setelah bantuan diminta dari pihak kerajaan penuh dengan birokrasi. PKR Sarawak menuntut penyertaan pemaju projek besar swasta dalam usaha bersepadu dirancang kerajaan negeri bagi menyelesaikan dan mengurang banjir kilat kerap berlaku di Kuching. Naib pengerusinya Si Chi Hau berkata setiap perancangan pembangunan dan pelan untuk tujuan usaha tersebut perlu dilaksanakan dalam kadar segera. Katanya 2 bulan lalu kerajaan negeri akan menubuhkan jawatankuasa khas dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri bagi menyelesaikan masalah untuk mengurangkan banjir kilat di Kuching, khususnya kawasan kritikal. Namun sehingga kini katanya jawatankuasa khas masih belum mendedahkan pelan dan kemajuan projek yang telah diambil. Rakyat Sarawak sudah bosan dengan janji kosong dan retorik bertahun-tahun kerajaan untuk membina tempat letak kereta bertingkat di Hospital Umum Sarawak. Naib Pengerusi Wanita PKR Sarawak, Bun Chiak Ni, berkata cadangan projek itu bernilai RM378 juta sepatutnya sudah siap sekarang. Katanya lebih mengecewakan apabila Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Sim Kui Hian memberi alasan halangan pembinaan tempat letak kereta bertingkat itu ialah cukai barangan dan perkhidmatan GST. Menurutnya, Dr. Sim berkata hanya Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Datuk Seri Najib Razak mempunyai kuasa menyelesaikan isu GST. Bun berkata alasan diberi Dr. Sim itu jelas menghina kebijaksanaan rakyat negeri ini, di mana pentadbiran kerajaan negeri harus berhenti memberi alasan dan menyiapkan segera projek berkenaan. Penduduk Kampung Betong di Jalan Landeh di Kota Padawan bakal diterangi dengan lampu jalan dalam masa terdekat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg berkata, pelaksanaan pemasangan lampu berkenaan akan dilakukan selepas mendapat peruntukan daripada kerajaan. Menurutnya, yang juga Menteri Perumahan dan Urbanisasi, buat masa ini ia masih menunggu peruntukan selain menunggu pemeriksaan daripada SESCO di kawasan terbabit. Selain lampu jalan, beberapa permohonan seperti Dewan atau Balai Raya di Kampung Betong akan dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari sekarang. Beralih dalam berita sukan, nama David Usop sememangnya asing dalam bola sepak tempatan. Namun, namanya mula menjadi sebutan penyokong Sarawak selepas membawa skuad bujang senang mencatat 2 kemenangan sebaik menggantikan Datuk K. Rajagopal. 2 kemenangan berturut-turut selepas mengambil alih tugas tersebut sebaik Rajagopal meletak jawatan, melonjakkan nama bekas pemain Sarawak era lewat 80-an dan awal 90-an itu sesudah hanya menjadi penolong jurulatih kepada Robert Alberts dan Rajagopal. David membuktikan kemampuan beliau selaku jurulatih sejak musim lepas setelah menyelamatkan Sarawak daripada turun ke Liga Perdana apabila berjaya memimpin pasukan itu memenangi baki perlawanan selepas mengambil alih tugas Alberts yang ditamatkan kontraknya. Sebaik menggantikan Rajagopal, David membimbing Sarawak menumpaskan Perak 3-2 pada Rabu lalu dan kemudian mencatat kemenangan besar 3-0 ke atas lawan yang sama di pusingan kedua Liga Super di Stadium Perak kemarin. Teruskan bersama kami bukan hari ini sahaja tetapi hari-hari mendatang. Saya Fazlan, jumpa lagi.